Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar? Cikgu doakan supaya anak-anak cikgu sihat. Okey, jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK tingkatan 2. Okey anak-anak, ingat lagi tak apa yang kita telah pelajari pada minggu lepas? Betul, iaitu berkaitan dengan istinja. Cuma hari ini kita akan belajar bagaimana cara istinja dalam Islam, iaitu di bawah standard pembelajaran 6.1.3 menerangkan cara istinja dalam Islam, iaitu agama kita ni komplit anak-anak, sampai nak ke tandas pun ada tata cara dia. Pandai, masih ingat lagi ya alat-alat yang digunakan untuk beristinja? Iaitu apa? Air mutlak, benda-benda kesat seperti batu, daun kering, tisu, kulit kayu, kain, dan lain-lain lah yang kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Cuma pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak gunakan alat-alat tersebut untuk beristinja. Terlebih dahulu kita kena tahu kenapa ya kita kena beristinja, apa tujuan istinja tu. Di sini ada 3 sebab mengapa kita perlu beristinja anak-anak. Yang pertama, wajib menjaga kebersihan diri supaya dengan beristinja diri kita bersih daripada najis yang keluar daripada kubul dan zubur tu. Iaitu bila kita dah suci daripada najis tu, mudahlah kita melakukan ibadah seperti solat dan mengaji Al-Quran. Dan yang ketiganya pula untuk menghindarkan penyakit. Bila najis dia tak ada, badan kita bersih, kuman ke, bakteria ke yang datang daripada buangan kita tu, tak boleh dia merebak dan menyebabkan kita sakit. Jadi bila kita tak sakit, bolehlah kita beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Dan yang keempat, untuk menghilangkan bau badan. Sebab kita tahu kan, busuk kan najis kita tu. Memanglah anak-anak, najis manusia berbau kuat dan busuk. Untuk pengetahuan anak-anak, terdapat 3 cara beristinja. Pertama, menggunakan air mutlak. Yang sebelum ni dah belajar tentang hukum-hukum air kan. Yang kedua, menggunakan batu. Dan yang ketiga, menggunakan benda kesat. Okey, sama-sama kita bincangkan macam mana cara beristinja dengan menggunakan air. Yang pertamanya, sebagaimana cikgu maklumkan, mesti guna air mutlak. Di mana hukum air mutlak, suci lagi menyucikan. Kemudian anak-anak, tuangkan air mutlak tadi dengan menggunakan tangan kanan di tempat najis kita tadi. Kemudian yang ketiga, gosok tempat najis dengan jari tengah tangan kiri. Bersihkan najis dari kubul dan dubur sehingga yakin bersih anak-anak. Kalau kita beristinja menggunakan batu, kita hendaklah pilih batu yang sesuai untuk menghilangkan ain najis. Maksudnya ain najis tu ialah najis yang kita nampak. Sama ada bentuk air ataupun bentuk pepejal tu. Kemudian gunakan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 penjuru atau 3 hujung. Kemudian tambahkan bilangan batu dengan bilangan ganjil sehingga yakin hilang air najis. Sunat ketika menyapu dimulai dari tempat yang suci ke tempat yang ada najis anak-anak. Kemudian sunat juga didahulukan istinja pada dubur. Kerana biasanya najis yang keluar pada zubur cepat kering. Jadi kalau boleh, kita sapu dulu yang bahagian dubur tu, najis yang keluar bahagian dubur tu
Secara seterusnya untuk beristinja ialah dengan menggunakan benda kesat seperti tisu, kulit kayu, daun kering dan kain dan lain-lain lagi lah anak-anak ya. Jadi macam mana cara dia? Kita mesti pastikan benda kesat tersebut suci. Ya? Jadi maksud dia bukan benda kesat tu yang dah ada najis kita gunakan untuk beristinja. Ya? Kemudian pastikan najis belum kering dan najis tidak merebak ke tempat lain. Kalau pada najis pada kubul, dekat bahagian kubul tu je. Tak ada sampai dia meleleh-leleh ke peha-peha ke kaki-kaki kan. Begitu juga yang keluar daripada dubur tu anak ya. Kemudian yang ketiganya, bersihkan najis dari kubul dan dubur sehingga yakin bersih. Maksud kita gunakan benda-benda kasar, kita sapu dia. Ya anak-anak ya. Untuk pengetahuan bersama juga anak-anak, bukan semua alat atau barang boleh digunakan untuk beristinja kerana terdapat bahan-bahan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan istinja seperti barang-barang yang dimakan oleh manusia. Contohnya buah-buahan ataupun bahan makanan yang lain anak-anak ya. Kita juga tidak boleh menggunakan tulang-tulang binatang untuk beristinja. Ini diambil dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu beristinja dengan tahi kering dan jangan pula dengan tulang-tulang kerana sesungguhnya tulang-tulang itu makanan saudaramu dari bangsa jin." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan kita juga dilarang beristinja menggunakan kertas atau sesuatu yang mempunyai tulisan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun kertas yang tertulis di dalamnya nama-nama Allah ya anak-anak ya. Jadi berwaspadalah ketika kita nak beristinja menggunakan benda-benda yang kesat supaya kita tak mendapat dosa. Okey anak-anak, cikgu harap anak-anak telah faham dengan apa yang kita kongsikan berkaitan dengan istinja. Untuk itu, silalah jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Okay, seandainya ada masalah lagi ataupun tak apa jelas, hubungi terus cikgu. Anak-anak sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon. InsyaAllah, cikgu akan cuba bimbing anak-anak untuk menjelaskan lagi atau memahami lagi apa yang kita telah kongsikan pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat menjawab soalan. Sampai jumpa lagi.